أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 5, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 5 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ke-15-nya kaunuhu muridan. Ke-15-nya, ke-15 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang atas jalan tafsil atau yang terperinci. Kaunuhu muridan, artinya terjemahan dia, keadaannya keadaan Allah yang berkehendak. Itu terjemahan. Bermula maknanya, ni maksud dia lah pula. Kan dua kan, satunya erti dengan makna terjemahan, satu laginya dengan makna maksud dia, gitulah. Dia ada dua ni. Contoh terdahulunya kidam, ertinya sedia, maknanya tiada permulaan bagi ada Allah. Ke tak faham? Tiada permulaan bagi ada Allah. Ke payah pula? Tiada awal bagi ada Allah. Dah kita ni sebut sedia, kita faham lalu dah. Tapi itu baru terjemahan. Tapi kita faham dah lah. Tapi boleh datangkan maksud dia apanya? Tiada awal bagi ada Allah. Tiada awal bagi ada Allah. Lah, tak ada permulaan bagi ada Allah. Tak ada permulaan, jadi bengong jadi. Ayat kitab, tiada permulaan bagi ada Allah. Baru tak kata, ada Allah tak ada permulaan. Oh, tak gitu dah. Tak kitab. Kidam artinya sedia. Maknanya tiada permulaan bagi ada Allah. Mana mudah faham dengan kidam artinya sedia, maknanya ada Allah tak ada permulaan. Apa mana? Mudah tu tau. Ada Allah tak ada permulaan. Tak ada permulaan bagi ada Allah. Dia datangkan dengan tidak lah. Sebab itu sifat salbiyah. Namanya sifat salbiyah. Nak reti sifat ni kena tafsir dengan tidak. Kidam tidak ada awal. Baqa' tidak ada akhir. Mukhalafah tidak serupa. Qiyamu binafsih tidak berhajat ke zat dan tempat. Wahdanah tidak berbilang. Itu salbiyah lah tu. Kalau salbiyah manusia kok, ada sifat. Manusia ada sifat juga. Kalau salbiyah manusia, miskin, tidak ada harta. Mandu, tidak ada anak. Bujang, tidak ada tok laki. Bukan bujang, tok laki tidak ada. Tak gitu. Sama je tau. Bujang, tok laki tidak ada. Ada. Bujang, tidak ada tok laki. Salbiyah. Ni panggil salbiyah ni. Bukan salbiyah nama orang ni. Ada nama salbiyah, susah pula dia. Panggil dia. Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Itu panggil maksud.
Macam sini lah. Kaunuhu muridan. Terjemahan dia. Balik bahasa. Artinya, keadaan kepada Allah yang berkehendak. Bermula maknanya. Apa makna dia? Artinya, maknanya. Hak tulis je dah. Dah. Ni terjemahan satu. Kemudian makna maksud dia satu. Kemudian sifat kaunuhu ni. Ialah kadang-kadang ada kitab. Tidak tulis kaunuhu. Ke-14 qadirun. Ke-15 muridun. Ke-16 alimun. Bisa jumpa tak? Kan kita ni kan. Ke-14 kaunuhu qadiran. Ke-15 kaunuhu muridan. Ada kitab. Ke-14 ke-13 kalam. Ke-14 qadirun. Ke-15 muridun. Ke-16 alimun. Apa ni tu? Dia dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tauhid saya baca di masjid ni subuh esok tu. Gitulah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun. Tapi di tepi tu ada nota kaki. Nota kaki di tepi tu daripada Syekh Ahmad Faridah. Nota kaki tepi tu. Yang aulanya kaunuhu qadiran. Itu. Yang aula. Yang pada yang aula yang lebih baik. Kaunuhu qadiran. Dia ada buat nota kaki tepi tu. Dalam Bidayatul Hidayah karang Syekh Muhammad Zing ni. Hak kita tauhid sifat 20 orang Jawi tu. Dia qadirun muridun. Jadi nota kaki ada tepi. Ada tak kitab Hidayatus Salikin? Hidayatus Salikin. Ada tak? Ada belajar tak kitab Hidayatus Salikin? Hidayatus Salikin saya mengajar di Masjid Pulau Ketang pada subuh Sabtu dengan Masjid Bukit Payung Duha Sabtu tu. Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin tu Jawi ni hak Rumi macam mana wallahu alam lah. Hak Jawi ni dia ada 2 cetakan. Padahal dia 2 cetakan. Satu cetakan nipis macam dia tu sibiang ni. Satu cetakan tu tebal. Jadi huruf dia besar. Kalau hak cetakan nipis tu huruf macam ada tu sibiang tu lah hak Jawi. Ni kecil lah, tak besar lah. Kemudian hak dia tu Salikin hak nipis tu di tepi ada kitab lain. Kitab Ad-Durrun Napih. Kitab Tasawuf Haqiqah. Terengganu tak boleh baca kitab tu. Tidak dibenarkan baca di Terengganu. Jadi memang ada larangan lah. Kitab Tasawuf Haqiqah. Kitab tu tak salah. Tapi tidak ada yang layak nak membaca. Itu ada tu terror dia baca Ad-Durrun Napih. Layak tak layak wallahu a'lam lah, tak pernah dengar. Dia ajar pada siapa? Ajar pada kita semualah. Dah kita orang masjid ni macam mana tauhid fi qata sifatu ain. Hara lagi. Dia ajar dah Ad-Durrun Napih. Dia ajar dah. Dah dia layak ke tak? Mengajar kita dah layak ke tak? Tapi kita tahunya dia tak kena ilmu. Ada tak layak ah? Nak kata dia ngajar layak tak layak, tak pernah dengar ngajar. Faham tak ni? Kita tengok pula. Sebenarnya dia ni kena ilmu ke tak? Dia ajar kita tasawuf haqiqah kepada siapa? Pondok pun tak ajar. Pondok pun tak ajar. Faham tak? Saya mengaji di Napih ni, saya mengaji kat luar, bukan dalam pondok. Bukan dalam pondok. Pondok tak ngajar. Saya sempat duduk dalam 3-4 pondok. Ke-4 pondok tak mengajar Ad-Durrun Napih. Tak mengajar Ad-Durrun Napih. 4 pondok yang saya pernah belajar tu, 1 pondok pun tak mengajar Ad-Durrun Napih. Tiba-tiba dia ni berkelayakan kedok Dr. Terengganu tidak membenarkan. Kitab tu tak salah, tapi kalau orang tak layak dia akan hurah salah. Jadi yang mengajar layak kedok tak pernah dengar, tengok dia ajar pada siapa.
Di masjid yang fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tauhid cuka cemakin dah tahu dah. Tak tahu hujung pangkal lagi nya. Kalau kita kata gak tak apa nak luluh fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Kelah bukan orang yang belajar tu pandai tak pandai. Kelah. Kelah ada semua tauhid fiqh tasawuf, orang belajar, ada yang boleh menguasai, ada yang tidak boleh menguasai. Ha tu orang kelah ada. Sekarang ni kelah pun tak cukup. Pada tauhid fiqh tasawuf digajar kita adur nafi. Sah dia tidak berkelayakan. Dia tidak mursyid, tidak kena barang. Tak deh, tidak kena barang. Bandingan lah. Ini barang mahal ni. Umpama intan beliang ni. Kita ada napih ni. Sedap belajar kalau guru yang mursyid. Sedap belajar. Umpama intan beliang. Pada ni. Di mana letak intan beliang? Dalam kedai tertentu. Kedai yang ada gad pengawal. Kedai yang dalam cermin. Kedai yang berkilap. Kedai kata kau, abuk tak ada dah kedai tu. Nak masuk nak kedai tu, pakai leke-leke. Hei, aku tengok atas bawah. Nak benda ni. Ada ni. Tiba-tiba intan beliang letak kaki 5. Faham tak? Hak lokal ke, hak original, hak panggil lokal tau. Hak lokal ke, hak tiruan. Faham lah. Kalau letak kaki 5 tu, bukan hak sebenar, bukan hak lokal. Lokal tak panggil tak? Hak original tak? Asli. Lokal. Lokal tu original tak? Ke lokal tu palsu? Dah kaki 5. Jual jam Rolex di kaki 5. Apa ni? Rolex. Rolex sebenar ke Rolex hak tiruan? Saya pernah beli Rolex tiruan kaki 5. Tapi tiruan pun Allah pakai siapa kepuas. Tahan juga barang dia. Takut original dah tahulah dicuri jual kaki 5 dah tahulah. Tapi kita tahu dah kita katalah tiruan harga murah. Harga kaki 5 memang tiruan lah. Tapi pakai tu siapa kepuas pakai. Jemu pakai. Tak punah-punah. Rolex lah Rolex. Bukan Rolex, Dunhill. Bukan. Dunhill. Dunhill kaki 5. Kalau barang hok asli sungguh, tepat dia. Sama lah. Intan beliang tadi tu. Adrun napih. Yang dianya tak pandai letak tepat. Dia tidak mursyid. Yang tuan rumah pula terima. Yang ada jemaah pula tak ada telinga. Tak tahulah hala tuju, kata. Saya ni mari nak mengajar adurun napi ni. Awak mengajar tauhid sebab 20 lah. Ada dah situ awak mengajar pekoh bab semayang lah. Ada dah situ awak mengajar kitab pernah bagi hati lah. Baik so gitu dia ni pernah berkata ada dah. Awak ajar Minhajul Abidin lah. Adurun napi ni kalau nak kira hakikat semata-mata tinggi lagi daripada hikam syarah Tauku Pulau Mani. Ada ni. Tinggi lagi hikam syarah Tauku Pulau Mani. Adurun napi. Jadi dia tu salikin hak nipih tu tepi tak adurun napi. Kalau tebal dia kosong. Mana boleh buat catatan tepi tu. Sebab dia tulisan dia besar, ayat Quran ada baris, hadis Nabi ada baris, doa ada baris, zikir ada baris, mudah. Dia ada baris. Hak nipi kita tak ada baris. Hak nipi ayat Quran pun tak ada baris. Hak nipi ayat Quran pun tak ada baris. Hak ni kita ni, hak dalil Quran tak ada baris dak Mana? Ada dalil, ada baris dak? Ada tau. Ada baris kitab kita ni. Ada baris. Ada baris Quran, ada baris. Dalam Hidayatus Salikin tak ada baris. Tapi hak nipih tu hak lama, hak tebal tu hak cetakan kemudian. Masa saya mengaji dengan almarhum Tugu saya Babun Yudin Kerandang, saya mengajak nipih. Hak tebal tu tak tahulah kok ada dah masa tu wallahu alam. Tapi kita tak tahu ada tebal. Hak nipih hak lama,
ke-13 kalam, ke-14 qadirun, ke-15 muridun. Sampai ke-20 mutakallimun. Tu ni pi. Hak tebal, hak cetakan baru, ke-13 kalam, ke-14 kaunuhu qadiran, ke-15 kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Ada hak tebal. Tapi masa saya mengajuk nipih itu, qadirun, muridun, tugu huruf dah. Seeloknya kaunuhu qadiran lah. Sebab qadirun, apa terjemahan dia? Yang berkuasa. Muridun, yang berkehendak. Cuba kita renung molek. Yang berkuasa, yang berkehendak, dengar molek ni. Yang berkuasa, yang berkehendak, kena kepada zat ke sifat? Yang berkuasa, yang berkehendak, kena ke zat diri Tuhan ke, kena ke sifat? Kena ke zat, bukan kena ke sifat. Kita. Yang gagah tu kena ke kita ke yang gagah ke kena ke sifat? Kena zat kita yang ada sifat gagah di tubuh. Kita yang mengetahui. Kena ke kita yang mengetahui ke kena ke sifat? Kena ke zat kita yang ada sifat ilmu. Yang mendengar, bukan kita. Yang melihat, bukan kita. Yang berkata-kata, ni zat kita lah, kita yang mendengar. Sebab tu letak sifat samuk di telinga. Yang melihat, kita yang melihat. Yang tu letak sifat basar di biji mata. Jadi yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang hidup, kena kepada zat, bukan kena pada sifat. Qadirun ay zatun muttasifun bil qudrah. Itu dia. Qadirun ay zatun muttasifun bil qudrah. Qadirun yang berkuasa, yakni satu zat yang bersifat dengan sifat qudrah. Muridun ay zatun muttasifun bil iradah. Satu zat Tuhan yang bersifat dengan iradah. Kena ke zat. Kita sekarang bicara sifat 20. Kita bicara sifat. Jadi qadirun tu dia kena tambah kaunuhu qadiran. Keadaan Allah yang berkuasa. Kaunuhu tu sifat. Maknanya kalau jumpa qadirun muridun tu fahamlah. Nak comelnya kau jumpa qadirun muridun sampai mutakallimun, kita faham. Yang aula, yang comelnya kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, macam hak biasa semua tu lah. Mana kalau kita jumpa qadirun, ada juga dalam kitab tulis gini. Yang kita gitu tukar pula, sifat qadirun bukan kaunuhu qadiran. Sifat muridung, bukan kaunuhu muridan, bukan. Ada. Dia qadirun tu dia nak pergi pada kaunuhu qadiran lah. Muridung pun maksud nak pergi pada kaunuhu juga. Tapi dia pendek. Dia pendek. Dia pendek-pendek ni kadang-kadang okey je, perlu pada huraian. Kadang-kadang pendek ni tidak diterima oleh ulama-ulama yang lain. Kadang-kadang pendek ni ada yang boleh terima. Ada pendek ni ada yang tak boleh terima. Tu pendek kita tak boleh terima lah tu. Kurang diterima. Ada hak pendek tapi diterima. Kan kita cakap kan? Cakap sebab tu cakap pendek. Apa panggil? Apa cakap pendek? Makan banyak tadi kenyang. Cakap pendek tu. Cakap panjangnya, alhamdulillah. Selepas makan banyak, Allah Ta'ala yang bersifat qudrah mengqadarkan, menjadikan saya kenyang. Alhamdulillah, ujung sekali lagi pula. Lama orang tunggu nak habis cakap.
Ajar je. Hak pendeknya, makan nasi, makan banyak kenyang pagi ni. Tu cakap pendek. Tapi tak lengkap tu. Lengkap tadilah. Kena tambah Alhamdulillah. Selepas makan banyak, Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan saya ni kenyang sebab Allah kehendak pada azal, qada, iradah dan ilmu Allah. Apa dengar? Oh, dia ni belajar tauhid dah. Lamalah nak sapa ke habis cakapan dia. Tu cakap lengkap. Tapi kalau cakap pendek salah ke? Tak salah. Makan banyak kenyang. Tak salah. Tu cakap pendek je. Tak lengkap tu. Tapi macam mana dengar hak panjang tadi? Hak tu pegangan kita dah. Tak kosek dah tunya. Nanti kan yang bercakap pegangan dia. Kita tak tahu pegangan dia. Nanti kan yang mendengarkan salah pegangan. Hak tu awal-awal dah. Bak pegangan ni, permulaan agama ni, bak kekuasaan Allah Ta'ala. Mana kalau kita kata orang semayang bang, tak cerita tak perkara tu Sebab apa? Hak tu hak awal dia. Hak permulaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jumpa qadirun muridun, kita fahamlah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Tapi saya besok contoh kitab Hidayatus Salikin lah. Sebab satu cetakan qadirun hak lebih lama, cetakan yang baru kaunuhu qadiran, diubah. Tak ada nota kaki, tak ada kata kok tepi tu lah apa, tak ada. Jadi sangat berbezalah dengan cetakan lama Hidayatus Salikin nipis dengan cetakan baru Hidayatus Salikin tebal. Jadi tak sama. Saya cuba contoh gitulah. Kalau memang kita tulis qadirun muridun, kemudian ada pembetulan, kita bidaya tulis hadaah, bukan pembetulan. Ditulis yang aula, yang utama, kaunuhu qadiran. Itu tulis gitu. Tidak kata yang betul, tidak kata gitu. Qadirun salah, yang betul ada. Dia hanya tulis yang aula. Ada ni. Samalah kalau kita ada kitab tersilap cetakan, kita tulis je lah. La'ala sawab, tulis gitu. Kemungkinan yang betul, la'ala sawab. Kemungkinan yang betul. La'ala zahir, ya zahir ni kena gini perkataan ni. Ataupun buat perbetulan kama fi nuskhatin, sebagai dalam cetakan yang lain. Dia gitu. Itu cara beradab dengan kitab lah. Walaupun sebenarnya kesilapan tulisan tu bukan hak ampunya kitab. Itu kilang pencetak yang tersilap cetakan sekalipun. Jadi sifat Allahnya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampailah kaunuhu mutakalliman. Bermula maknanya makna kaunuhu muridan, iaitu satu sifat yang sabit, yang tetap bagi zat. Tidak kata yang ada, sebab dia bukan sifat yang wujudi macam kudrah. Sifat yang sabit yang tetap bagi zat Allah, selama-lama ada zat itu bersifat dengan iradah. Selama mana zat Allah bersifat dengan sifat iradah, selama itulah sabit tetap sifat kaunuhu muridan di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama-lama mana zat Allah bersifat sifat iradah, kekal selama-lamanya. Sebab zat dan sifat Allah qadim, kidam, sedia kala zat dan sifat Allah baqa, kekal zat dan sifat Allah. Jadi sifat iradah, sifat yang qadimah yang sedia kala di zat Allah Ta'ala, dan sifat iradah kekal di zat Allah. Kekal lah, sabit tetap bagi zat Allah, sifat kaunuhu muridan. Iaitu kaunuhu muridan, lain daripada iradah. Lain, sifat yang lain-lain, sifat yang suku-suku, memanglah sifat lain. Iradah memang sifat lain. Kaunuhu muridan memang sifat lain. Di sini lain pada reti.
Nak beza dengan jalanan sifat 13. Kan sifat 13 kan? Wujud sampai ke kalam. Kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman. Tak payah perici-perici. Tak payah. Hak tu hanya berpegang secara ijmal. Memang kaunuhu yang 7 tu sifat Allah Ta'ala. Perincian dia tak payahlah. Hak pericinya 13 sudah memada. Wujud sampai ke kalam tafsil. Hak kaunuhu yang 7 ijmal. Kita hanya berpegang kaunuhu yang 7 tu sifat Allah. Huraian dia macam mana? Tak perlu huraian. Sebab apa tak perlu huraian? Sebab kaunuhu muridan dengan sifat iradah tu dari segi retinya, reti yang sama bukan lain-lain. Sifat lain-lain. Iradah sifat yang wajib diketahui secara tafsil. Kaunuhu muridan sifat itu sifat Allah juga. Tapi berpegang cara ijmal rekah padang dah. Memang sifat lain. Tapi sama pada reti. Apa dia iradah sifat yang ke-8. Satu sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Dengan sifat iradah, Allah menentukan segala-gala perkara. Tu huraian sifat iradah. Huraian sifat kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak. Makna dia ada iradah di zat Allah. Itu je makna dia. Ada iradah di zat Allah. Sifat yang ke-8 sifat iradah, huraian dia satu sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Dengan sifat iradah Allah menentukan segala-gala perkara muafakah dengan sifat ilmu. Faham tak sifat yang ke-8 ni? Sifat iradah yang ada di zat Allah. Kaunuhu muridan, terjemahan keadaan Allah yang berkehendak. Makna dia apa? Ada iradah di zat Allah. Sifat lain tapi retinya sama. Tak payah banyak lah. Pegang sifat iradah padang lah. Ini sifat 13. Sifat 20 ni dak. Memang sifat lain. Tapi nak cerita sini ni. Lain daripada iradah. Lain pada reti. Sifat soh lah sifat lain-lain. Walaupun sifat 13 pun iradah. Kaunuhu muridah memang sifat lain-lain. Tapi retinya sama. Ni lain pada reti. Iradah sifat yang sediakan di zat Allah Ta'ala. Dengan sifat iradah Allah menentukan. Kaunuhu muridan. Satu sifat yang seolah-olahnya yang melekatkan sifat iradah di zat Allah. Seolah-olah. Dan melazimi ia iradah. Dan melazimi ia kaunuhu muridan bagi iradah. Melazimilah. Melazimi tu kalau saya mengaji sebut berekek. Kita berekek tak faham. Tak faham kita berekek. Berekek sok modo beranak ni. Tak faham. Dah cakap ke? Allah dia beranak ni berekek rapak sungguh. Berekek. Macam nyawa tu sambung. Pisau tu bakal tak boleh nafas lah jawapan dia. Tak berekek je. Mana? Apa maksud berekek? Ada mak, adalah anak dia tu. Tak penuh pisau. Berekek orang panggil. Ada mak, ada anak. Nampak anak, mesti ada mak situ. Dia bersambung nyawa. Dia bersambung nyawa. Duduk jauh dia akan sesak nafas. Itu berekek tu. Mana berekek? Allah bersifat iradah. Pastilah Allah bersifat kaunuhu muridan. Seolah-olah kaun muridan itulah yang melekatkan sifat iradah di zat Allah. Jadi lain pada reti. Maka kena pegang berasingan. Iradah pegang secara tafsir berasingan. Kaunuhu muridan pegang secara tafsir dengan berasingan juga. Sifat 20. Tapi mudahnya sifat 13. Kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak dengan makna
Ada sifat iradah di zat Allah. Macam mana sifat iradah ada di zat Allah? Tak payah duk tanya lah, reti lalu dahnya. Macam itu melepas lah. Ada sifat putih di zat kertas. Ada sifat manis di zat garam. Tu kau nuhur tu. Ada sifat ada sifat manis di zat gula. Ada sifat manis masin bukan gula garam buat, Allah buat. Mana kerja mana ke tahu. Hak gula je tu awak masin. Hak garam tu awak manis kan. Oh boleh dekor je lah. Hak tahu lah ke. Jadi ada sifat manis di zat gula, ada sifat masin di zat garam. Macam mana? Tak payah duk macam mana dah. Kita orang faham dah Macam mana boleh ada sifat putih di zat kertas? Kena ada satu sifat lain pula ni. Yang melekatkan putih di zat kertas. Tu kau dulu. Tak payah-payah dah tu hak mudah. Sebab kita faham dah. Kita faham ada sifat putih di zat kertas. Macam mana boleh ada? Tak payah duk bahas-bahas dah. Maknanya sekarang ni ada sifat iradah dari zat Allah. Ada macam mana tak payah bahas dah. Cukup setakat tu je. Hak sifat tu boleh tahu. Allah bersifat iradah, melazimi, memistikan di zat Allah. Ada satu sifat yang lain pula, kaunuhu muridan, yang mana seolah-olah kaunuhu muridan itulah yang melekatkan sifat iradah di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ni seolah-olah je ni. Seolah-olah. Jadi kalau tidak melekat macam degam. Dalam kitab Pati Paridah, pertambatan. Macam ada tali pula. Kaunuhu muridan, pertambatan antara iradah dengan zat Allah. Diterima gitu. Kalau pertambatan, tali pula jadi tukar tambaknya. Jadi seolah-olah. Ngaguan kita. Boleh ambil hak 20 ke, kekal hak 13. Memang kita 13 yang kita pegangnya. 20 tu hafal. Tak reti-reti Ramai sangat di tempat kita ni kalau tanya. Tak reti jalanan sifat 20. Dia hafal 20, dia pegang 13 je. Dan memang ada yang mengajar betul-betul. Dia mengajar sifat 20. Kaunuhu muridan. Artinya, keadaan Allah yang berkehendak. Dengan makna, ada sifat iradah di zat Allah. Dia kata mengajar sifat 13. Dia huraku sifat 13. Dia kata sifat 20, huraku sifat 13. Salah ke? Salah dengan sifat 20. Sifat 20 maksud dia bukan gitu. Jadi betul dengan sifat 13. Tapi dia kata bawa sifat 20. Tak kena situ lah. Pegangan tak ada masalah. Jadi maknanya kita ni banyak ramai-ramai kita ni kadang-kadang. Dok kadang-kadang ramai lah. Pegang 13. Hafal 20. Tapi dah kitab kita ni 20. Masyhurnya 20. Biarlah. Kita pegang 20 tafsir lah pulaknya. Tapi tak payahlah sebut pertambatan ke melekat. Tak payahlah. Melazimi sudahlah. Kaunuhu muridan, satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Melazimi macam mana? Kita fahamlah. Seolah-olah yang melekatkan sifat iradah di zat Allah. Tu hak pahaman kita dah. Kalau kita tak perlu bagian kita sendirilah. Orang mengajar kita nak cerita. Dan kalau kita faham dah. Kita lama kita sebut semua. Kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak, satu sifat yang melazimi bagi sifat iradah. Apa makna melazimi? Memistikan di zat Allah ada sifat iradah. Mestilah di zat Allah sabik sifat kaunuhu muridan. Mesti melazimi tu kod jalan mana? Kita faham dah. Cukup gitu je. Agak-agak boleh ke tak? Ambil hak 20. Dah kita ambil 20 ni kan. Tapi maknanya kalau orang tak boleh nak pergi pun tak ada apa-apalah. 13 lah dia pegangnya. Dia pegang 13. Sudah memada atas jalanan Imam Asy'ari. Jalanan sifat 13.
Hak penting kitanya sifat iradah itulah. Takluk iradah qada rukun iman yang keenam tu pentingnya. Qada azali tu, qada azali. Qada azali. Selama-lama ni saya biasa jumpa hak salahnya, tak boleh nak membezakan antara qada azali dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada azali tidak ada penghujung. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang baru. Catatan hanya sampai kiamat. Bukan tak ada kesudahan. Adapun qada azali, di syurga neraka qada azali telah menentukan macam mana. Dah syurga neraka tak ada penghujung kan, dikekalkan oleh Allah kan. Allah mengqadakan macam mana perkara yang tidak ada kesudahan, yang Allah kekalkan di neraka. Allah mengqadakan, menentukan dengan qada yang tidak ada kesudahan. Itu qada azali. Pada qada azali yang akan berlaku di syurga yang tidak ada penghujung, yang akan berlaku di neraka yang tidak ada penghujung, Allah telah mengqadakan pada azal. Tapi persoalan sekarang ni, Allah telah mengqadakan pada azal akan perkara yang akan berlaku di syurga neraka yang tak ada kesudahan perkara tu. Allah mengqadakan macam mana? Allah mengqadakan dengan qada yang tidak ada kesudahan. Itu qada azali. Adapun qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang baharu. Yang diperintah Allah akan kolam mencatat baharu. Catatan tu hanya sampai tangga kiamat sahaja. Lepas di kiamat, tak ada di catatan Lauh Mahfuz. Ini kadang-kadang saya jumpa tak ada beza antara dua ni. Akhirnya, yang tergantung, yang berubah, digenai pada qada azali. Mustahil sama sekali. Baru ni saya ada orang hantar rakaman hak salah lah. Tak tahu siapa. Mana tak kenal lah siapa yang ceramah tu. Qada azali yang berompong berubah juga. Qada azali yang qada yang azali yang berubah juga. Dah kita berdoa, Allah ubahlah. Kita buat itu ini, kita berubat, Allah ubah jadi sembuh lah. Jadi jauh sangatlah. Biasa orang bertukar dengan qada yang berubah di Lauh Mahfuz. Ni dak ni, hak azali berubah. Kata berat sungguhlah. Dah kita berdoa itulah qada qadar. Dah kita buat kebajikan, jadi umurnya ditambah. Umurnya ditambahkan keberkatan. Itulah qada azali. Buat kebajikan tu qada azali. Berusaha tu qada azali. Pergi berubat pun qada azali. Ni kita berdoa. Bukan qada qadar. Qada qadar lah. Berdoa pula dengan cukup syarat. Bukan qada qadar. Qada qadar lah. Lepas tu diperkenankan. Bukan qada qadar. Nak berubah ke mana lagi? Mustahil nak berubah. Sebab doa tu qada qadar dah. Hak berubahnya di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz ni ada dua jalanan. Umurnya 60, umurnya 61. Contoh. Umur 61 tu, di catatannya, di tengah tu dia hubung silaturrahim. Hak umur 60 tu, dalam perjalanan dia tercatat di Lauh Mahfuz, tidak hubung silaturrahim. Umurnya 60, tidak ditambah. Satu catatan laginya, perjalanan dia tu hubung silaturrahim, umurnya 61. Jadi malaikat ni, cukup 60, nak pergi cabut nyawa lah. Sebab malaikat hanya mengetahui yang ada di Lauh Mahfuz. Hak azali tak ada, hanya Allah saja mengetahui. Malaikat nak cabut nyawa 60, Tuhan kata tak sampai masa lagi. Mana apa tu? 60 tu bukan. Dia kena ambil 61. Tapi di azali telah menentukan. Di hubung rahim.
Azali telah menentukan umur dia 61. Hak ni Quran kata la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Ini hak azali. Gitu je. Lepas tu kita berdoa lah, kita hamba. Lepas tu kita hubung silaturahim, dah tu syariat. Tahu belaka. Tapi tak doa, qada azali menentukan tak ada bahagian. Tahu belaka syariat memerintahkan hubung silaturahim, hubungnya tidak. Hak ada dah pun dia putus. Hak tu hak berlakunya. Itulah qada azali. Gitu je. Ada ni. Ni faham iradah tu. Baik jahat qada azali. Syurga neraka qada azali. Mustahil berubah sama sekali. Dan macam mana kita? Macam sekarang macam mana? Macam sekarang macam mana? Tuan qadakan bagi kitanya belajar wa amal. Belajar wa amal. Bertambah ni bertambah kuat nak jaga diri daripada melakukan perkara maksiat. Tu hak bahagian kita. Itu bahagian kita. Ilmu bertambah, amal bertambah comel. Bila bertambah ilmu ni, hak dosa-dosa, Allah kita ni orang lemah. Tak lepas dia kena dosa. Tapi dosa tak macam dulu lagi dah. Bertambah sedikit, bertambah sedikit. Sedar, segera bertaubat. Tu. Itu bahagian masing-masing lah. Gitu je. Jangan Allah. Allah letu dah syurga neraka malah malah apa? Malah buat amal, itu bahagian neraka dah tu. Bahagian neraka dah tu. Memanglah syurga neraka Allah tu dah pada azab mustahil berubah, tapi alhamdulillah taufik hidayah Allah. Boleh belajar, boleh buat amal. Itu bahagian kita. Gitulah. Dengar-dengar orang mengajar syurga neraka tu tak ada, malah buat amal. Bahagian kamu. Gitu je lah. Dan walau amat, mayang tak ambuh apa tak ambuh. Kalau Tuhan tidak ampuni, neraka lah. Dan orang tak semayang tu tahu dok di neraka. Tahu belaka. Saya tak semayang masuk neraka. Ingat ke saya tak semayang ni? Tak masuk neraka, cuma syurga bawah-bawah je. Ada gitu? Cuba tanya orang tak semayang. Tapi kalau kata neraka, dia marah lah. Tapi kalau tanya dia, orang tak semayang ni, tuan buah mana nanti? Tuan buah syurga, tuan buah neraka. Semua akan pandai jawab. Tapi yang kata dia neraka, dia marah lah. Menerakakan orang, dia marah lah. Tapi kalau tanya siapa-siapa sekalipun, tak semayang. Saya tak semayang pun boleh pahala masuk syurga. Tu gila dah tu. Tu memang gila dah. Dia faham tak semayang boleh pahala masuk syurga. Tak ada. Orang tahu belaka. Tapi kenapa tak semayang? Gitulah. Tak ada taufik hidayah. Ada ni. Tu ni. Orang katalah, akak besi, akak seming sebek dia seorang. Akak takbir tak larat. Orang ni makan suap. Akak takbir rok larat Makan suap dah Hak ni akak seming seorang je. So akak takbir tak larat. Nak kata kan ni. Tu bahagian dia tak ada bahagian orang panggil. Ni Allah terlantar. Lambat sikit orang siap semayang. Duk tanya dah kawan tu kelang kabut. Jadi masa siap awal waktu semua. Bila orang buat ni dia tak waktu juga. Orang tu buat ni banyak kerja. Anak menantu banyak kerja dah. Ada tu. Jamuk lama. Jamuk ambuh jamuk. Jamuk pun tak ambuh. Tak ambuh jamuk pun tak ambuh. Kalau jamuk ni kat ingat sikit. Tu kan jaga anak menantu buat dia sibuk juga. Tak ambuh jamuk. Boleh mak jamuk ni. Biar ambuh tak ambuh. Tak kata kan ni. Masalahnya dia tu bertolong. Jadi hak tu kan jaga ni bukan kata orang kaya gaji kang seorang duduk situ je sambil-sambil pecek ni
Picit orang. Tu dah apa? Tu orang kaya. Kawan kaya kan? Dia upah terus orang. Tunggu situ. Mana? Panggil tumbuk. Tumbuk lah. Tumbuk dah. Tumbuk. Gitu. Tu dah apa orang kaya. Tu di situ memang gaji, makan gaji cara ke dia je. Tak konsep benda lainnya. Tak ada cara benda lain pun. Bagian makanan, orang lain yang buat. Bagian dia, bagian suap je. Ada. Dia upah penjaga ni. Makanan, dah tak. Bukan orang tu buat. Orang tu hanya yang buat makanan, letak atas meja. Kerja dia suap. Tu je kerja dia. Sepenuhnya jaga orang sakit ni. Tu dah apalah. Nak buat macam biasa. Nak solat waktu. Nak solat tiap-tiap waktu. Tambah jamak. Boleh lah. Tak tengok anak menatu dia tu kelang kabut. Lambat sikit nak semayang. Lambat sikit nak semayang. Kena apa? Kena buat ini dulu lah. Tapi dah tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu tu jadi. Dah dia jaga dengan semayang. Dia tak apalah. Jadi kalau kita daripada dulu kita beramal secara satu pandangan, memang kemudian pernah kita nak ubah tu agak payah. Jadi kita beramal dengan satu pandangan. Jadi kemudian tu nak ubah sebab dia keadaan uzur ni jadi payah orang tua ni. Jadi payah. Kemungkinan lah bila dia pun tak larat dah, dia rasa macam dia pun jadi rasa macam sakit dah. Pergi mari, pergi bila air keluar, masuk nak semayang acap kali, mungkin baru dia nak orang kali. Dia rasa macam Allah, letih dah nak buat tiap-tiap waktu ni. Mana anak dia beritahu dah mak ditunjuk no buku hak panduan solat bagi pesakit. Dah buku tu ada jamak. Tunjuk buku tu. Ni dah buku ni mak hak jaking keluar ni ada buku ni. Tambu. Tapi nak ceritanya, bahagian dia tu rajin. Bahagian dia rajin. Kalau tak ada Taufik Hidayat, penipala tak semayang dah. Dah sungguh penipala tak semayang dah. Tak semayang. Budak mayang, pening kepala. Tak ada tengok TV. Dah sungguh ni, cerita. Bunyi je motor menantu dia balik daripada masjid. Masuk dalam bilik lalu dah. Dengan menantu tu dia segang. Dia dengan anak puan dia tu, dia jekoh jengging je. Ada jekoh jengging, ada jengging orang kata. Jengeng. Serengeng. Dah anak dia. Anak dia tak hebat. Tapi dengan menantu ni dia Allah lah. Jadi malu matalah dengan menantu ni. Masa menantu duduk di masjid, tengok drama molek-molek ada. Dengan cucu-cucu sekali. Bunyi motor je. Dia kenal dah motor, terkenal lah motor kampung. Motor teh tak ada motor lain, motor buruk. Menantu dia masuk bilik lalu dah. Hak menantu ni naik. Mana Tok Kim? Biasa ayah, penipala tu nak bilik cucu kata. Pergi tanya masuk bilik, mana ayah? Penipala lah. Tak mau bayang. Nak tahu mana? Menantu tak ada kata apa kau. Itu orang tua dia orang muda. Sekadar-sekadar nasihat je lah. Tak ambuh pasu dah. Masuk pulang bilik, dia selimut tidur. Buat tidur macam budak-budak dah. Tak ambuh semayang. Nak cerita ni, cerita ayah haji ni berjak mana waktu Orang ni ayah haji berjak mana waktu, sakit tak ambuh semayang. Kenapa? Tak ada Taufik Hidayah. Jadi kalau Allah uji dengan tak sihat, tapi Allah beri kekuatan boleh buat ibadat, mudah-mudahan bahagia. Gitu je lah. So, tak ada kata apa dah tu. Macam tak adalah orang tak semayang, tahu berat masuk neraka. Orang berjudi, tahu dia akan masuk neraka. Orang minum arak, tahu dia akan masuk neraka. Kalau mati dalam mabuk pula gok, malah atau atas kehendak Allah lah. Semua orang tahu lah ke? Ni dosa besar ni, masuk neraka ni. Tapi kenapa buat juga?
Mati bila-bila masa. Sekarang ni mati sekelip mata je. Mati sekelip mata je. Kan kita kan gi mari tu. Bukan mati sekelip mata. Hok ni hok semalam tak maring tau. Hok UiTM tu. Tak semaring tau. Ke tak maring dulu, tak maring lah maghrib. Tak kemarin lah, dia maghrib. Budak UiTM hok buah butu. Langgar di kereta. Ada lah 3 orang meninggal, seorang parah. Tak ada apa-apa lah. Motor kereta terlanggar di belakang, tak ada apa-apa pun. Kereta tu dikatakan pemandu perempuan tu kurang siomang, dikatakan. Mana suami dia tidak menyedari isteri dia keluar bawa kereta, suami dia nak semayang ke gitulah. Cerita-cerita tu lah. Kemungkinan lah sebab kalau orang normal tak jadi gelanggar belakang motor budak tu jalan tepi jalan, bukan jalan tengah. Daripada kedai makan nak balik ke asrama budak tu je. Bukan mari jauh pun. Dekat pihak dekat je lah dah. Tengok. Mati bila-bila masa. Tak takut ke buat dosa? Neraka. Tapi dia dah macam mana bahagian dia? Ada ni. Tak semayang ni, berat ni. Mati bila masa. Tu tak mau semayang. Ada ni. Dia kata. Bahagian kita syariat. Bahagian syariat kitanya. Suruh makruh, cegah mungkar. Dah lah hak pelajar tu, petang-petang keluar makan lah. Kalau petang keluar makan, dekat nak maghrib, nak masuk asrama di semula. Bawa motor gitu je lah. Dah kereta langgar kuk belakang. Langgar betul-betul kuk belakang. Dia katakan laju pula. Bukan zaman dulu ni, zaman dulu mati atas katil. Ke zaman dulu ada mati belanggar, zaman dulu jalan kaki kan. Jalan kaki zaman dulu, belanggar tepi rumah, mati dia orang ni. Sebab dia belanggar masa jalan kaki. Ada? Tak ada. Zaman dulu tak ada kenderaan. Dia berjalan kaki zaman dulu. Tapi ada aksiden berlaku, tak nampak kawan ni mari sebelah ni, belanggar dia orang, mati dia orang. Ada? Mati belanggar jalan kaki dia orang. Mana kita kata orang dulu ni kok mati atas katil lah kalau kita kata kok. Orang dulu. Orang kita sekarang ni. Kan dia ada statistik kan. Setahun berapa puluh ribu mati. Atas jalan raya. Bukan sikit-sikit. Mati atas jalan raya. Tu cerita hak musim perayaan tu. Hak setahun-setahun tu. Dah lah masing-masing tahu belaka. Ni dosa besar. Mati masuk neraka. Dah bahagian dia gitu. Jadi tu qada azali. Tapi kalau Tuhan wik kitanya taufik hidayah, mudah belajar, mudah buat amal, mudah jaga diri, jaga keluarga. Bagi kitanya apa? Perbanyakkan kesyukuran. Hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita tak sampai makam la haula wala quwata illa billah, tapi kita disunatkan memperbanyakkan kata la haula wala quwata illa billah. Kan ada orang tua kan? Hai dia ni la haula wala quwata illa billah. Dia nak marah, hai dia ni la haula wala quwata illa billah. Kan? Masya Allah dia ni. Satu hal. Ada mulut orang dia gitu. Ada benda je hak dia duk puas hati, la haula wala quwata illa billah. Ilim pala. Sebab apa? Memang hakikat dia gitu dah. Tak ada daya upaya. Lepas tu kenapa marah? Syariat suruh marah. Kita marah lah. Syariat suruh marah, kita marah. Tapi hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kalau duduk jaga molek hak dalaman tu tak ada apa lah. Anak ni berat semula, seorang dia tak tahu nak buat. Seorang dia tak tahu nak buat. La haula wala quwata illa billah. Hak nasihat sokmo, hak marah sokmo, hak tegur sokmo. Sebab apa tu syariat. Tapi hati tenang. Sebab bukan kerja kita. Kita nak serabut apa bukan kerja kita. Kalau tak serabut pun, benda tu tak akan berubah dengan serabut kita. Naik darah. Tak selesai masalah juga. Rebah masuk hospital. Tak selesai masalah juga. Kau kan ni?
Ataupun mok tu tak puas hati turun tanah. Gelepar atas tanah tu macam budak-budak. Tak ada masalah juga. Ingat budak-budak kan? Budak zaman dulu kan, budak zaman sekarang, budak zaman dulu kan. Dia tak puas hati, dia gelepar tanah dia gelepar kaki dia tunjar atas tanah. Mak buat gitu tak puas hati dengan anak Tengok anak kata mana. Anak senyum je. Apa? Itu bukan kerjaan kita. Tapi syariat jangan tinggal. Nasihat, marah. Tu jangan tinggal tu. Mana belebek kena belebek tu. Perangai tak baik kena belebek. Kena marah. Tapi la haula wala quwata illa billah. Tak ada upaya. Serah kepada Allah Taala. Hati kita jadi tenang. Gitu je. Dan kalau kita nak buat pening pun benda yang tak boleh pergi ke mana pun. Mudah-mudahan bahagian ni baik. Besar-besar nanti dia jadi berubah baik. Ramai je nakal sabi nakal. Lepas daripada berkahwin boleh anak molek-molek ada comel je. Jadi baik jahat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga neraka kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lawannya lawan kaunuhu muridan, kaunuhu karihan. Iradah lawannya karahah. Kaunuhu muridan lawannya kaunuhu karihan. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 21 baris yang ke-10 daripada atas. Baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula doa yang maksur, yang mangkul, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih afdal daripada doa yang tiada maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa lepas main doa lah sebarang doa. Ada asal dia. Bicara sekarang selepas membaca wirid sembahyang, berdoa. Berdoa ni pula sebarang doa. Doa kebaikan lah. Sebarang doa ni doa kebaikan. Bukan doa suruh orang perut bucik, bukan. Dia kalau hilang barang kau doa suruh perut bucik lah tau. Suruh bucik kembung begitulah orang. Doa kebaikan. Doa kebaikan. Ada ni. Bahkan kalau kita dizalimi pun, kita hanya doa supaya Allah Ta'ala balas dengan balasan yang setimpal. Apa balasan? Jangan kita sebut. Ada ni. Ya nanya kita, ya Allah, Engkau balaslah perbuatan zalim kepada saya ni dengan balasan yang setimpal. Setimpal macam mana? Allah yang maha mengetahui. Ya Allah, dia menzalimi saya, ya Allah. Biarlah dia mati kena langgar kelori balok, ya Allah. Tak payah gitulah. Dalam FB lah ni, dalam FB. Kalau jenis doa berat-berat. Ni saya doakan supaya dia langgar oleh lori balok. Lori balok ni, kalau kena lori balok ni hancur lebu lah maknanya. Kalau lori balok kan, kau langgar kau memang hancur lah. Maknanya kalau dizalimi, kalau kita nak doa Tuhan balas yang setimpal. Yang kita sebut apa-apa yang kita nak. Sebab mungkin apa yang kita minta tu, berat kita pula gitu. Dia zalim kita. Hak kita minta Tuhan balas tu berat daripada hak zalim kita. Tak setimpal lah orang panggil. Ini terserah pada Allah Ta'ala. Nak comel laginya, doa Tuhan beri taufik hidayah ke dia supaya dia hentikan perbuatan zalim kepada kita. Itu lagi baik. Doa kebaikan.
walaupun kita dizalimi. Doa macam mana supaya Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Itu lagi baik. Tapi kalau kita nak minta supaya dibalas dengan balasan yang setimpal atas kezaliman yang dilakukan pada kita. Jadi doa ni doa sebarang doa. Tapi doa yang maksud daripada Nabi SAW itu terlebih afdal. Ambil doa hak Nabi baca. Kita nak afdal. Tapi kita tak pandang Nabi baca. Tak berdoa. Jangan gitu. Terlebih afdal. Ada ni. Kita nak terlebih afdal. Boleh pandai ke doa Nabi baca? Tak pandai. Lepas tu tak berdoa. Salah lah. Tak kena lagi tu. Afdal dengan tak afdal. Macam ginilah orang perempuan lebih afdal semayang di rumah. Itu hukum asal. Lepas tu dia banyak pula pembicaraan dia. Kalau kata perempuan ni, perempuan yang tua-tua ni, ada di rumah lebih afdal. Tapi di rumah tak jadi awal, tak jadi tertik molek, tak jadi berwiri. Kalau pergi masjid, boleh semayang awal, semayang pula tertik, wirid malam-malam pun turut untuk imam wirid. Jadi rawatib pun jadi ada. Tengok pula situ pula. Tapi atas semata-mata semayang perempuan memang afdal di rumah. Atas semata-mata semayang tu. Mana kalau di rumah tu kita boleh buat semayang di masjid, lebih afdal di rumah lah. Tapi kalau di masjid tu ada kuliah tu cerita lain tu. Waktu kewajipan. Itu bicara lain. Sebab itulah masjid nak pastikan perempuan ni berjemaah, pastikan kuliah sentiasa ada. Jadi. Lepas tu ada masjid, lepas subuh ada kuliah. Lepas zuhur ada kuliah. Lepas asar pun ada baca juga. Lepas maghrib tak dah. Jadi mana kalau perempuan masjid ni tak ada isu dah. Sebab apa? Ada kuliah. Ni kita bicara berjemaah semata-mata. Ada satu tempat lepas isyak pun ada kelas. Saya di Terengganu ni malam ni je lah lepas isyak Masjid Ladang. Tapi kalau saya tengok tempat-tempat besar lah di KA, lepas isyak 2 jam dia boleh buat. Saya lepas isyak Masjid Ladang tu 45 minit je, tak lebih-lebih pun. Tak lebih pun. 45 minit, 45 minit. Tak ada lebih pun. Dia boleh buat 2 jam, 1.5 jam lepas isyak. Bukan lepas isyak. Dia mula pukul 9.30. Saya dah lepas isyak. Ni maghrib awal. Isyak awal. 9.30 sudah lah. Kalau maghrib lewat, isyak lewat, mungkin jadi pukul 10. 40 minit lah. Tapi sekarang ni, maghrib belum pukul 7. Isyak pukul 8, 9 minit gitu je rasanya. Maknanya, 9.30 sudah dah 45 minit. Dia boleh buat kuliah lepas isyak, mula 9.30. Sampai pukul 11. Sebab apa dia mula 9.30? Sebab nak suruh orang masjid lain mari. Orang lain duduk kuliah maghrib di tempat masing-masing. Lepas habis isyak, pakat mari tempat masjid ni pula. 9.30. Ditunggu orang lah maknanya. Mana boleh minum air, boleh ke kedai dulu sebelum 9.30 tu. Orang masjid tu. Ada ni. Kalau gitu gua tak ada benda lah apa. Tak ada isu lah. Apa duduk masjid nak belajar. Sebab tu biasa kalau tarawih lah. Memang nak comelnya tarawih tu ada tazkirah bicara bab sifat hati ke. Sebab biar orang perempuan boleh mari. Sebab tidak afdal belaka tu. Tambah kalau mari perempuan muda-muda tu makruh pula. Ramadan buat benda makruh. Tu ramai orang. Ramai buat benda makruh nak macam mana? Lepas tu nak jadi tak makruh. Buatlah kuliah. Saya pernah dulu buat tarawih. 30 malam saya baca 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian.
Secukup 30 malam tarawih tu, tapi saya bagilah sebab dia ada 30 malam. Sifat ada 20 je. Malam ada 30. Ada sifat-sifat tertentu yang saya ambil 2 malam ke 3 malam ke. Jadi cukup 30 malam, habis 20 sifat. Mana biar orang boleh mari belaka. Sebab apa? Kita baca Fardhu Ain Tasawuf ni. Saya ambil kitab Panah Bergati. Tapi saya tak baca kitab. Kitab Panah Bergati saya bawa lah. Tapi saya tak baca. Saya cuma ambil poin-poin. Mana ni? Mana mari tu saya bawa kitab betul. Saya bawa kitab betul. Saya ambil poin-poin dia. Ayat-ayat Quran pun saya ambil dalam tu. Hadis Nabi pun ambil dalam tu. Tapi ambil poin kasar lah. Mana kalau sifat tu 1 malam. Ada sifat 2 malam. Sama cukup 30 malam 20 sifat. Biar ada hak Fardhu Ain. Jadi kalau mari berjemaah tarawih, perempuan tak ada isu. Sebab boleh belajar. Itu bicara lebih afdal. Kita mazhab Syafi'i tidak melarang. Kalau perempuan tua lah tidak melarang. Pemuda mazhab Syafi'i pun memakruhkan. Kalau mazhab lain, tak ada kawasan perempuan di masjid mereka. Mazhab-mazhab yang lain, di masjid mereka tidak ada kawasan perempuan. Tidak ada. Bagi setengah mazhab mereka, mewajibkan lelaki berjemaah. Dia keras situ pula. Mazhab Syafi'i, perempuan tidak dilarang datang ke masjid. Buat kawasan perempuan. Tapi lelaki, fardu kifayah yang paling berat sikit, sunnatul muakkadah je berjemaah lelaki di masjid. Jadi perempuan pun ringan, lelaki pun ringan. Mazhab lain, perempuan pun kerah, lelaki pun kerah. Kerah mana? Perempuan dilarang datang ke masjid, kerah. Lelaki diwajibkan datang masjid. Tak datang masjid tak sah semai di rumah. Dengan kita orang Melayu ni sesuatu gitulah. Sesuatu hak tak kerah mana. Perempuan tak dilarang main masjid ni, tapi afdal di rumah. Dah hukum asal lah. Tapi kalau kat tertentu mungkin afdal di masjid, orang perempuan tua, gitu je lah. Tapi lelaki pun ringan juga. Perempuan ringan tidak dilarang. Lelaki ringan tidak diwajibkan. Dah ringan berlaku dua belah. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kita afdal satu hal. Kalau kita nak buat lebih afdal tak boleh, buatlah. Macam sini berdoa je lah. Tapi yang afdalnya doa yang datang daripada Nabi SAW. Dan setengah daripada doa yang maksur daripada Nabi, yang mangkul daripada Nabi SAW, yang diambil daripada Nabi SAW ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ni bab dia. Disunatkan memberi doa dengan bismillah. Alhamdulillah, diiringi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yuwafi'u pun boleh, yuwafi pun boleh. Yukafi'u pun boleh, yukafi pun boleh. Ya saja ataupun ada hamzah atas ya, boleh belaka. Sini dia ambil yuwafi satu, yukafi'u satu. Yuwafi ni'amahu. Terang tak dia punya ni, dia punya baris. Atas ain tak ada baris tau. Buh dah baris atas. Ada orang baca ni'mahu, dah bukan ni'amahu. Ain baris atas. Dia gini, ni'matun satu, ni'matani dua nikmat. Ni'amun nikmat. Gitu. Dia ni'matun. Nikmat tu lah bahasa Arab dia. Nikmat tu kan bahasa Melayu, tapi Melayu pun sebut nikmat. Tak? Nikmat bahasa Melayu tu bahasa Arab. Ni'matun satu nikmat, nikmatani dua nikmat, ni'amun nikmat. Ni ni'amahu. Yuwafi ni'amahu, yang mensempurnakan nikmat-nikmatnya. Wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Bagi engkau kepujian sebagai selayaknya, bagi kebesaran zat engkau ya Allah dan kebesaran kerajaan engkau ya Allah. Ni
Bagi engkau jualah kepujian yang selayaknya. Ni. Dia afdal zikri la ilaha illallah. Afdal doa alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah tu doa dah. Apa doa? Kita puji akan Allah. Bila kita puji, Allah pun berilah bagai-bagai nikmat kepada kita. Memuji tu. Itu selebih-lebih doa dah jadinya. Ginilah. Tapi ni bukan memuji ni bodek. Kalau kita lah. Allah banyak comelnya lah. Buah moleknya lah. Nak tu. Gitulah. Allah buah moleknya. Pakai baju apa ni? Molek sungguh. Bukan puji saja tu. Nak lah tu. Gitulah. Ini pun sama ni. Puji Allah ni selebih-lebih doa dah. Waktu yang tinggal nak pujian di awal doa, di akhir doa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma. Ada inilah situ tau. Rumi? Ada tak inilah Rumi? Jauh ya Rumi ada tak inilah? Rumi. Dia datang inilah. Inilah ni doa yang maksur barangkali. Lepas tu bismillah alhamdulillah tu. Hak atas tu dan sunat maulid doa itu dengan bismillah dan alhamdulillah. Tahu? Lepas tu datangkan bismillah alhamdulillah. Inilah doa yang maksur. Gitu. Lepas tu ada selawat tu. Inilah tu. Saya pun tak ada benda-benda ni. Inilah ni kembali kepada selawat ke macam mana. Sebab ni selawat lepas dia ni. Allahumma. Dan hurumi pada inilah. Jadi wa azimi sultan ni tu dia kurungan. Inilah tu selawat. Inilah ni doa yang maksur ke? Betul selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sesat selawat. Allahumma tu doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli sallimlah. Sallallahu sallama. Pada ni salli fi'il amar. Allahumma salli wa barik wa sallim. Allah ni wa sallallahu wa baraka wa sallama. Tapi kita wakah wa sallam lah. Sallallahu wa baraka wa sallama. Allahumma salli wa barik wa sallim. Dia sama fi'il amar. Orang selawat tarawih itulah. Sallallahu wasallama alaih. Sallallahu wasallama alaih. Bukan wasallam alaih. Sebab kita wasallam semua tu sebab kita wakah di dia. Tak kan? Wasallam lah. Sekarang ni wasallama alaih. Alaih wakah. Ni kadang-kadang sallallahu wasallim alaih, sallallahu wasallam alaih. Dah betul laki tu. Kadang-kadang sallallahu ujung. Apa benda nak kata tak tahulah. Di budak-budak lah tu, budak-budak kan. Hak tengah makan belakang tu lah, tengah-tengah makan kuih tau. Hak tu kuat bunyi belakang. Orang tua habis tarawih, licing dah. Bahang ke dia. Bahang ke budak-budak. Lepas tu selawat dia kuat belakang. Tengah makan. Selawat dia kuat lah. Tu kadang-kadang ada tengah-tengah tempat, dia tulis di kertas tu. Sallallahu, kita wakah. Sallallahu wasallama alaih. Dia tulis nak waris. Tasydid atas lam. Kemudian mim dia buat baris atas.
Di bawah warna merah noming. Bagi atas. Sallallahu wasallam alaih. Sebab wasallam alaih. Sebab dia buat macam hak dia biasa wakah. Dia wakah alaih. Nah, selalu molek lah. Ini wasallim sebab dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini doa. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ith wal ghanimata min kulli bir wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta akan Engkau akan perkara yang mewajibkan rahmat Engkau, wa azaima maghfiratik, dan yang perkara mencapai kepada keampunan Engkau, wassalamata min kulli, selamat daripada tiap-tiap dosa, wal ghanimata min kulli bir, keuntungan daripada tiap-tiap kebaikan, wal fauza bil jannati, kelepasan dengan syurga, wan najata minan nar, kelepasan daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta perlindungan daripada hammi dan hazan. Duka cita belaka dah tu. Hammun pun duka cita, hazanung pun duka cita. Cuma hammun ni duka cita hak lepas. Hazan ni duka cita akan datang. Dia minal hammin dia duka cita lepas. Hak lepas dah. Allah duka citanya lah. Hak lagi akang ni tak berlaku lagi. Allah, tak ada nak pergi dah. Kena terimalah juganya. Dia cerita juga dah. Dah anak-anak hak tu. Kena terimalah. Buat akan datang. Tapi dia cerita dah lah. Dia cerita dah tu. Jadi, hamung dia cerita hak lepas. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi lemah, kasal tu malah. Wa minal jubni wal bukh. Jubni tu takut, bukhli tu bakhil. Wa minal fashali. Fashali tu putus harapan. Wa min ghalabati dain. Ghalabati dain ni mengerasi oleh hutang. Mengerasi oleh hutang ni sama ada kita terpaksa berhutang ataupun kita nak minta benda daripada terpaksa berhutang ataupun berhutang tak mampu nak bayar. Itu rabatul zain. Mana apa? Mengerasi atas kita oleh hutang. Memenangi atas kita oleh hutang. Sebab kita ni tak mau berhutang. Terpaksa berhutang. Jadi minta berlindung daripada berhutang. Terpaksa berhutang, minta berlindung daripada kita tak mampu nak menyelesaikan hutang. Dia berhutang ni muamalah dalam agama untuk kehidupan pada ni. Itu hukum syariat belaka. Terpaksa berhutang. Tapi minta berlindung daripada tak mampu kita bayar hutang walaupun kita tak berdosa, bukan kita sengaja. Tapi kita tak selesa. Ada ni? Selesa dah. Jumpa orang kita malu, terserempok kita malu. Dia tahu dah kita susah dan dia pun tunggu kita, dia tak desak kita. Tapi kita malu. Bukan kata hak je serempak. Ni muka hutang tak bayar. Jerembunglah di pasar. Ni muka hutang tak bayar. Tidak keluar rumah lah. Hak maknanya tahu dah kita susah. Dia tak menekan kita. Pun kita dah selesa ni. Kita minta berlindung ni. Tak boleh ni tidur kalau dak kena gaya. Wa min ghalbati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ni. Jahdil bala, kepayahan ujian daripada Allah. Wa darkis syaqa, dan darkis syaqa ni apa?
Masyaqqah ni rindu. Wa su'il qada, dan qada yang malang lah. Wa su'mil qada. Su'mi ni malang kalau kita panggil. Tak malang. Bukan malang Terengganu ni. Malang ji sungguh. Sebab kalau malang Terengganu melawang siang. Dah siang ada ji kan. Malang ada ji jugalah. Lah, malang. Malang lawang di siang. Siang ada ji tak? Siang ada ji. Malang pun ada ji. Bawa terror Terengganu. Ni bukan ni. Su'mil qada ni, su'mi ni malang sungguhlah malang. Malang. Malang ni tak beruntung. Tak beruntung. Wa syamatatil a'da. Wa syamatatil a'da. A'da ni musuh. Syamatatil a'da ni nak pakai apa? Musuh pandang suka dengan apa yang menimpa kita. Itulah syamatatil a'da ni. Mana menyukakan akan musuh. Gitulah. Menyukakan. Kan musuh kan suka kan. Kalau kita kena bala, kena tu, kena ni, kita minta berlindung daripada menyukakan musuh. Kan musuh kan. Kita tengok orang Islam berkelahi. Dia sukalah tengok. Bagus. Biar orang Islam berkelahi. Ni orang panggil syamatatil a'da ni. Jadi apa ni? Menggembirakan musuh lah. Gitulah tau. Minta benda daripada syamatatil a'da. Doa ni biasa dia dengar ni. Ini doa yang mangkul. Yang diambil dari Nabi ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah awal. Alhamdulillah di hujung. Ni doa. Ni contoh lah. Ni contoh doa. Banyak lagi doa-doa Nabi berdoanya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ajilihi wa ajilihi ma'alimna min wa ma'lam na'lam. Kita minta doa kebaikan sekaliannya. Hak sekarang, hak lagi akan datang. Kebaikan yang kita tahu, kebaikan yang kita tak tahu. Doa tak Nabi ajar. Doa Nabi ajar lagi. Allahumma inni nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku minta akan dikau Allah kebaikan yang meminta akan dikau oleh Rasul engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kebaikan hak Nabi minta. Mana? Dah pendek tu. Pendek je tapi panjanglah maksud dia. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa rasuluka Muhammad. Ya Allah, aku minta akan dikau akan kebaikan yang Rasul engkau minta. Mana ni? Kita minta, Nabi minta. Jadi nak Nabi ajar. Jangan buat kelakar pula. Tok Syekh tahlil tak mari. Jadi orang lain jadi Tok Syekh. Dia tak pernah berdoa. Tak apalah kata. Sudah tahlil, angkat tangan. Ya Allah, kau kenal doa yang Tok Syekh tahlil malam kemarin. Doa. Bukan gitu. Ni. Mana hak Nabi ajar doa pendek. Tapi Allah luah maksud dia. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa ayat Al-Quran. Itu luah lagi tu. Itu doa Al-Quran tu. Kita minta kebaikan atas dunia, tak payah kita bilang lah. Dan ni kebaikan tu dia bilang. Sebab dia nak berdoa ni jangan ifrat sangat. Ifrat ni makruh. Ifrat mana apa ifrat? Berjela-jela. Banyak permintaan dianya. Dia panggil berjela-jela lah pada doa. Nabi larang tu. Disunatkan meringkaskan doa. Memanjangkan satu-satu, didetailkan. Itu makruh gitu. Sebab tu zaman dulu doa tangan letak atas paha. Sebab dia doa panjang sangat. Kan zaman dulu kan. Ingat tak zaman budak-budak? Masa berdoa tangan letak paha. Ingat? Bila tangan kat gini? Bila? Bila?
Saya ingat budak-budak memang tak apa. Oh tua doa gitu belaka. Tok Imam pun buat apa. Kita pun buat apa. Nak tanya bila akad? Dah ingat tak bila akad tak? Sekarang tak ada seorang dah buat tangan tapahanya. Tapi dulu memang buat tapaha. Doa panjang berkali tau. Lengah ke macam mana. Doa sunat angkat, membetulkan bahu. Dan lebih afdal doa ni kita himpunkan dua tangan. Cerai pun boleh. Tapi lebih afdal kita himpunkan. Angkat biar membetuli bahu. Doa, hajat kita lagi besar, lagi tinggi kita angkat. Gitulah. Kemudian mata tengok ke bawah, bukan tengok ke atas. Doa mata tengok ke langit, doa lepas daripada wuduk dan lepas daripada mandi wajib. Itu doa mata sunat tengok ke langit. Adapun doa-doa lain, mata tengok ke bawah. Kita memohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, tangan angkat ke atas, mata tunduk ke bawah. Doa lepas azan, doa lepas wuduk, doa lepas mandi wajib pula. Mata disunatkan tengok ke langit. Faslun bermula sunat jusawi itu atas 5 sebab. Maksud jusawi pula. Jusawi ni sunat sujud ada 5 sebab. Yang kita tahunya satu sebab sahaja, iaitu tertinggal sunat aba'at. Tinggal tayat awal, tinggal kunuk, sunat jusawi. Itu hanya satu daripada 5 sebab. Tahu satu je. Dia ada 5 sebab. Satu daripada 5. Kalau periksa tak luluh. Dah satu daripada 5. Nak luluh kena 3 daripada 5 tau. 3, 5 luluh lah. Ni 1/5 markah luluh tak? Markah 5. Kalau kata 3/5 luluh lah. Ni 1/5 je. 5 sebab. Yang tahunya satu je. Iaitu tinggal sunat aba'at. Satu je tu. Jadi 5 sebab. Bila berlaku, sunat sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 21, baris yang keempat daripada bawah. Baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ia Allah. Dan ia Tuhan. Kalau ikut atas tu Tuhan. Allah asma' bagi Tuhan. Kalau kita nak balik pada asal atas tu Tuhan. Bahawa bagiku Tuhan jalla zikruh tu. Dan ia Tuhan, yakni Allah Ta'ala, telah janjikan balasan baik-baik. Wa'dun, janji baik kepada mereka yang beriman dan amal soleh. Janjikan balas baik-baik ni dengan memberi pahala dan memasukkan ke dalam syurga. Dan janjikan balasan jahat ni wa'idun dipanggil. Janji baik wa'dun bahasa Arab. Janji buruk wa'idun, tu janji buruk. Dan janjikan balasan jahat kepada mereka yang kufur dan derhaka kepadanya, kepada Tuhan. Janjikan balasan jahat ni dengan azab di dalam api neraka. Ini kembali kepada timbul keinsafan, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallam mengkhabarkan bahawa bagi aku ni ada Tuhan. Ni hak mula-mula sekali Nabi khabarkan
Nabi bawa agama berkaitan dengan iman, akidah. Ini yang mula-mula Nabi bawa. Dan sekarang ni dia mari keinsafan. Ni dalam kitab Minhajul Abidin. Dia mari keinsafan, maka yang kita duk fikirnya Allah bagai-bagai nikmat tuan kitanya. Kupurnya lah nikmat Allah. Lalanya kita pun nak kembali kepada agama Allah. Mula-mulanya kena kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan Nabi ni dengan mukjizat laginya. Nabi pula nak menyampaikan agama ni, dengan penentangan puak kafir Mekah tu, bayangkanlah. Tapi Nabi ditugaskan untuk menyampaikan agama. Walah di Nabi ni nak cerita apa lagi di Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Bukan mukjizat sahaja. Di Nabi ni masyhur dah keistimewaan dia daripada lahir laginya. Ada ni. Sebab masa Nabi lahir tu, masa tu timbul dah khabar-khabar akan lahir manusia yang istimewa di muka bumi ni. Ada ni. Jadi gambaran tu ada daripada awal dah. Gambaran tu ada daripada awal untuk orang Mekah ni. Orang Madinah ni dia tahu cerita, puak Yahudi duduk cerita akan tu Rasul yang terakhir di kalangan mereka lah. Pandai ni. Jadi puak Yahudi ni beranggapan turun je Rasul ni mereka yang segala-galanya. Jadi mereka nak cerita pada puak-puak Madinah, kan Yahudi duduk di Madinah kan. Nak cerita mereka ni akan bangkit, akan jadi kaum yang istimewa. Sebab apa? Akan lahir Rasul yang terakhir. Tapi kiraan merekanya di kalangan mereka. Ada ni. Tetapi sebenarnya di kalangan ulama mereka sudah menyedari bahawa Nabi di akhir zaman bukan di kalangan mereka. Sebab tu ayat dalam Taurat Injil yang pertama ditukar adalah sifat Rasul di akhir zaman. Ditukar dah. Hak sifat Rasul di akhir ditukar dah. Sebab apa? Kalau ditahu Rasul tu dengan Bani Israel, kenapa nak tukar sifat? Ulama-ulama dia ni lah, orang alim Yahudi ni, kenapa nak tukar sifat? Sebab dia tahu dah bukan Bani Israel. Sebab dia tukar sifat. Ni awal lagi dah jahat ni. Awal lagi dah jahat. Tapi ceritaan tu, apabila dengar cerita di Mekah ada yang mengaku dia Rasul, orang Madinah mari lalu lah. Bagi dah lama dah cerita dengan orang Yahudi. Ada ni. Orang Mekah pula, Nabi cukup istimewa. Nabi cukup terpandang. Walaupun Nabi anak yatim piatu sekalipun, tak. Nabi cukup terpandang pada masa tu. Sebab apa? Sebab di Nabi SAW ni daripada budak lagi dah banyak berlaku irhas, perkara mencari adah. Tapi budak angin mukjizat. Sebab mukjizat lepas dia Rasul. Nabi lepas dia Rasul 40 kan. Masa ni bukan Rasul lagi, tu angin mukjizat dia panggil irhas. Tapi makna dah pelik dah Nabi ni kalau mana sebut kedudukan Nabi ni. Nabi menyampaikan agama boleh tolak metah-metah. Tu panggil apa tu? Taufik hidayah milik Allah. Sebelum lepas lah. Abu Talib sendiri sampai kesudah tak mahu ikut Nabi. Pertahan Nabi. Jaga Nabi. Tapi tak mahu ikut Nabi. Dan orang tak boleh kosek. Nabi sangat-sangat tak boleh kosek. Abu Talib ada tak boleh kosek. Orang mula nak kerja jahatnya selepas matinya Khadijah radhiyallahu anha dan matinya Abu Talib. Lepas itu dua tonggak utama tu meninggal. Tu mula sekali orang kafir Mekah nak merancang nak bunuh apa semua. Mana tonggak ni Abu Talib tapi bahagian dia. Kafir sampai ke mati kekal neraka. Kata kita kemudian tak kenal batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh beriman mudah-mudah. Dan mukjizat ni bukan mukjizat, irhas berlaku depan mata Abu Talib. Ke Syam dituduhi oleh awam dengan Abu Talib. Apa dia lagi naknya? Mana kalau kita katalah kan dia pok jahiliyah kan.
Dia pun jahiliah kan. Mana yang berlaku di Nabi tu, kalau Nabi ngaku Tuhan pun, mana kalau orang jahiliah boleh terima berapa kali. Dah pelik dah ni. Nabi cerita Rasul tak tolak metah-metah. Macam-macam cara mereka tolak. Nak cerita Nabi menyampaikan agama kepada kita, kita ni mai keinsafan nak bertaubat, kita nak buat cara kita sendiri. Balik pada syariat Nabi yang Nabi sampaikan. Biar kok logik sikit. Dok, ni logik dengan akal ni. Logik dengan akal. Oh, kita nak bertaubat dah, nak kembali pada agama. Agama ni diutuhkan Rasul. Kita pun nak kembali pada agama yang Rasul bawa datang. Kita bukan hidup pada masa Rasul. Kita hidup kemudian. Jadi macam mana kita nak ikut jalan Rasul ni? Akidah Rasul, semayang Rasul, bicara hati Rasul. Belajar dalam kitab. Kan logik tu kan? Kita logik. Kita nak kembali pada agama Rasul, belajar tak ambuh. Belajar dah pun belajar lagi apa masalahnya? Belajar ilmu Rasul tinggal. Ilmu matematik Rasul tinggal ke? Ilmu sains Rasul tinggal ke? Dah belajar banyak mana? Berair mata-mata Ni. Otak musing ni dalam ni. Hak matematik tu. Cuma dak jeng je laginya. Jeng tu ada benda lah. Tapi bukan kata salah belajar sains matematik. Bukan. Tapi mana ilmu dunia, Nabi tak datang, kita boleh belajar banyak-banyak. Ilmu agama masuk datang, belajar dah budak-budak. Buat kendahnya lah. Kan okay gitulah, sains matematik lah. Apa nak belajar banyak-banyak sangat, kena nombor, kena tahu campur, tahu tolak, tahu bahagi, tahu kali, padang lah. Tak ikut lagi. Mana-mana ni? Cukup lah orang dah sipu kita dah. Aduh, belajar. Matematik dah tahulah, apa benda dia tulis pun dah tahu. Bersengkam mata belajar. Belajar ilmu agama, dah kita belajar dah budak-budak. Tu kata tak logik semula manusia ni. Dok kata nak kembali pada agama. Dulu banyak lalai, banyak jauh dari agama. Sekarang nak kembali pada agama. Kembali dengan ilmu kita belajar masa budak-budak. Dengan agama ni barang murah ke dia ingat? Rasul menyampaikan agama 23 tahun. Kita nak balik pada agama, hak budak-budak itu. Hak tak tahu ke mana pun belajar masa budak-budak tak tahu ke mana sebenarnya. Adalah sikit-sikit tu. Sebagai permulaan. Mana segi akal pun logik. Hak kita anjurkan, hak minah anjurkan ni. Logik lah. Kita kena kembali kepada Nabi SAW. Mula-mulanya Nabi khabarkan. Nabi bawa datang, bagiku Tuhan. Nak cerita bab ketuhanan. Untuk mula-mula sekali. Nak kembali pada agama, kembali pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang dipegangi oleh Nabi SAW. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni bukan slogan. Bukan cakap gitu, bukan. Kena betul-betul akidah ahli sunnah. Oh, tak lepas bab akidah ni tak ada benda lah. Tu kata logik tak logik pun bahagian masing-masing. Tambah lah, ditambah lah. Gitu je lah. Macam mana pegangan, betul tak betul? Dia tak heran je. Kalau pegangan salah, amal ibadat tak terima. Tuhan terima tak terima atas Tuhan. Kita buat dengan ikhlas je. Ini cerita betul ni. Yang seorang ni kawan dia bahagian sains. Yang seorang lagi kawan dia ni bahagian ngaji sekolah agama lah. Tapi bukan jadi ustaz pun, tapi dia belajar sekolah agama ni belajar sekolah menengah biasa. Mana kalau agama ni ada asas lah sikit. Kalau menengah biasa ni kok mengajar pun bidang sains. Jadi orang belajar bidang sains ni nasihat kawan dia lah supaya belajar tauhid. Sebab dia lari malah kelas tauhid dia lari. Kalau kelas tauhid tak ada, dia jumpa di masjid tu. Kalau kelas tauhid ada, dia lari.
Jadi kau nasihat lah. Dia ni berkesan ngaji sekolah agama. Kan lagi mudah. Dia nak teruti kena payah. Dia payah nak teruti. Sebab apa? Baik jahat kodak-kodak. Dia bela dia kata. Dia bela. Pada bela. Bela jadi bengong. Dia tak logik, tak boleh terima dia kata. Tu bukan belajar agama tu. Sekolah agama lah. Dia bela tak boleh terima. Kenapa? Kata kena belajar kalau pegangan salah tuan untuk imak amal ibadat. Tuan terima tak Tuhan? Kita buat amal dengan ikhlas. Amal ikhlas apa dia? Kalau akidah tak betul. Ni jenisnya korok ni. Dia jadi korok ni. Paling kasar dia tu. Tuan nak terima lah. Janji buat ikhlas. Ikhlas apa? Korokmu. Kita terganu tau. Tukmu. Tu lah. Marah tu tau. Tukmu. Korokmu. Tu marah dah tu. Allah. Tadi nak terima. Tambah belajar. Dia tak logik lah. Ini bab akidah. Ini bab mengenal Allah Ta'ala lah ni. Dan ia Tuhan telah janjikan balasan baik-baik pada mereka yang beriman. Dan amal yang soleh. Itu maklum tu. Wa basyiril ladhina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Berkhabar gembira oleh Muhammad akan mereka yang beriman dan amal soleh bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tengok. Untuk siapa ni? Janji yang baik untuk siapa? Untuk mereka yang beriman. Baik jahat qada tu rukun iman. Bela macam mana? Itu rukun iman. Dan amal soleh taat zahir pekoh comel, taat batin tasawuf comel. Itu baru amal soleh. Maksiat zahir ditinggalkan, itu amal soleh. Maksiat batin ditinggalkan, itu amal soleh. Baru dijanjikan dengan memberi pahala dan memasukkan ke dalam syurga. Beriman ni lah fardu ain tauhid, beramal soleh fardu ain pekoh dan tasawuf. 3 ilmu ni mandatori. Beriman amal soleh ni lah syarat untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali bab beriman tu terutama sekali. Pandai ni. Barulah dijanjikan dengan pahala dan memasukkan ke dalam syurga. Dan janjikan balasan jahat kepada mereka yang kufur. Kufur tidak beriman. Termasuk kufur tidak beriman, perkara jahat qada. Kufur lah tu. Iman lawan dia kufur. Rukun iman, perkara jahat qada. Kalau tidak beriman perkara jahat qada, maknanya dia kufur dengan rukun iman. Nak duduk mana kalau kufur dengan rukun iman? Baik jahat qada ijma' ahli sunnah wal jamaah. Tak ada khilaf. Mu'tazilah je lah yang kufur akan rukun iman ke-6 perkara jahat qada. Dan janjikan balasan kepada mereka yang kufur dan derhaka kepadanya. Derhaka sama ada derhaka zahir pekoh, sama ada derhaka batin tasawuf. Tinggal semayang derhaka lah, tinggal puasa derhaka lah, berjudi, minum arak, derhaka lah orang panggil. Riya, ujub, takabur, tu derhaka belaka lah tu. Itu dosa-dosa besar belaka tu, yang mewajibkan neraka jika kalau tidak diampuni. Itu derhaka. Janjikan balasan jahat dengan azab di dalam api neraka. Macam mana dengan kufur berkaitan dengan ikhtiar dan usaha? Tu kena perici betul-betul tu. Untuk benar-benar berakidah dengan akidah yang datang oleh Nabi SAW. Mula-mula ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekarang, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sentiasa disebut-sebut. Tapi pengisiannya macam mana? Sebut-sebut dah. Pengisian dia macam mana? Betul tak berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah?
Pekoh bermazhab Syafi'i. Tapi pekoh ni longgar sedikit. Sebab pekoh ni banyak mazhab. Ahli sunnah Jemaah belaka. Mazhab Syafi'i pun ahli sunnah. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali pun ahli sunnah belaka. Tapi bab akidah, satu jalan saja. Tak ada kata ini akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Maliki lain. Akidah Imam Hanafi lain. Akidah Imam Hambali lain. Ada. Dia akidah satu jalan. Sama saja. Satu jalan saja. Akidah yang sama daripada Nabi Adam AS sampai kiamat. Akidah yang sama, akidah para malaikat pun sama dengan akidah manusia yang beriman. Sama sahaja. Akidah yang sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kita baca itu. Malaikat sama akidah dia. Orang yang mempunyai ilmu pun sama akidah dia. Bab fiqh barulah dia banyak pandangan. Nak pastikan betul-betul beriman, tidak kufur, beramal soleh, tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau balik kepada fardhu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan ia Tuhanku telah perintahkan kepadaku supaya aku melazimi beramal dengan hukum-hukum syarak. Ini undang-undang syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.